Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua sihat, selamat dan sentiasa berminda kreatif. Okey. Saya Saharuddin bin Busri, Head of Industry Design from Mimos Berhad, Ketua Mereka Bentuk Industri daripada Mimos Berhad. So hari ini saya akan sharing knowledge dan teknik bagaimana nak membuat design. So tajuk untuk topik hari ini adalah enhance your creativity through digital design technology and tools. Apa maknanya adalah bagaimana kita hendak meningkatkan kreativiti, keupayaan minda kita melalui teknologi reka bentuk digital dalam penggunaan device atau peranti terkini dan juga kaedah-kaedah yang sesuai. Okey, hari ini saya akan share bagaimana saya dan tim saya membuat design di Mimos daripada design thinking daripada minda kita transfer ke 2D sketches dan seterusnya membuat 3D modeling. Okey. Ini adalah hasil-hasil kerja saya, reka bentuk saya, design yang pernah saya buat di Mimos, dan juga sebelum saya join Mimos, saya bekerja di Proton Berhad. So banyaklah saya design kereta di sana, dan memang hobi saya pun memang melukis dan membuat reka bentuk kereta. So jadi banyaklah saya punya hasil karya dan hasil reka bentuk dalam bentuk automotive design, kereta, basikal, motosikal dan sebagainya. So dan juga hasil-hasil reka bentuk ini juga adalah terhasil daripada bukan saja design di Mimos, tetapi adalah hasil daripada kerjasama bersama industri, para pelajar yang datang ke Mimos. Jadi kami akan share design teknik buat bersama-sama dan hasilnya seperti yang anda lihatlah ni. Dan untuk pengetahuan perkembangan reka bentuk dalam digital di industri dan di dunia ni adalah sudah bertahun-tahun lamanya. Kalau kita lihat, kalau kita menonton TV animasi seperti Toy Story, pada asalnya adalah dibuat dalam bentuk 3D. Cuma dahulu application ataupun device ni terlalu mahal, dan sekarang masing-masing boleh dapatkan device sendiri. Seperti paling mudah adalah mobile phone, handphone. Jadi macam mana kita nak menggunakan device ini dengan cara kreatif dan inovasi untuk menghasilkan produk-produk yang lebih bermutu dan berinovasi. So hari ini saya akan share bagaimana saya dan tim saya mereka bentuk menggunakan teknik-teknik terkini, menggunakan digital design technology dan metod kaedah yang sesuai untuk kita develop kita punya minda ke arah produk yang lebih berinovatif. Okey. So ini adalah agenda untuk saya punya presentation pada hari ini. Saya bagikan pada 2 session, iaitu session pertama adalah design technology sharing. Saya akan berkongsi pengalaman dan teknik-teknik macam mana proses reka bentuk daripada creative thinking kepada innovative produk. Dan session kedua adalah bagaimana saya sharing untuk teknik menggunakan latest teknologi. Kali ini saya akan tunjuk bagaimana nak membuat modeling menggunakan virtual reality, VR. So topik pertama saya akan cerita tentang Mimos dan industri design. Bagaimana kita nak kreatif membuat design thinking secara kreatif, proses dia, dan juga sharing apa yang ada di Mimos mengenai teknologi, design teknologi dan tools di department saya. And then selepas itu saya akan berkongsi pengalaman bagaimana kami membantu industri ataupun klien untuk membuat produk menggunakan metod creative design thinking. Dan sesi kedua saya akan buat, sebetulnya saya sudah record
beberapa video untuk saya share pada hari ini penggunaan virtual reality dalam 3D modeling. Okey, sebelum saya teruskan topik pada hari ini adalah Mimos Berhad, tempat saya bekerja. Sekarang saya sudah bekerja di sini hampir 13 tahun. Dan untuk pengetahuan, Mimos headquarters adalah di Teknologi Park Bukit Jalil. Mimos merupakan Malaysian National Applied Research and Development Centre, R&D, dan juga Mimos adalah strategi agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI. Mimos banyak menyumbangkan negara dalam bentuk industri through patentable teknologi, platform, produk dan solution. So sesiapa yang ingin tahu lebih lanjut, bolehlah layari laman web Mimos Berhad. Okey, ini adalah department tempat saya bekerja, PDDM, Product Design and Digital Modeling. So untuk menghasilkan suatu produk yang inovatif dan berdaya saing, kita perlukan tim yang lengkap, complete solution. So di Product Design and Digital Modeling, kami mempunyai 5 section, iaitu Industry Design. Industry Design adalah di bawah penjagaan saya, Industry Design dan Mechanical Engineering yang bekerjasama rapat untuk membangunkan dari segi engineering teknologi, dan juga kita ada Advanced Mechanical, iaitu penggunaan new device atau new teknologi seperti virtual reality, augmented reality dan mixed reality adalah di bawah pengelolaan Advanced Mechanical. Dan juga selepas setiap produk yang kita develop, kita akan bangunkan dalam rapid prototyping team. Kami mempunyai banyak 3D printing di studio kami untuk menghasilkan dan membantu 3D development, product development. Dan juga untuk testing, kita ada in-house reliability testing untuk penghasilan ataupun kita buat testing sendiri in-house untuk produk-produk sebelum kita pasarkan ataupun kita submit kepada klien. Okey, ini adalah department tempat saya bekerja, Mimos Industry Design Team. So ini adalah saya di office. Saya menggunakan latest device terkini, iaitu tablet Cintiq, Wacom Cintiq 32 inch, 32 inci. So ini adalah antara yang sketching device yang antara yang terbaik lah. So sekiranya kita nak buat atau melakar lukisan, sebelum ni kita banyak melukis menggunakan kertas, tapi dengan penggunaan new teknologi, new device, so kita boleh menambah baik kita punya kreativiti ke arah produk yang lebih inovatif. So Mimos merupakan Mimos Industry Design merupakan award winning design studio yang fokus kepada teknologi dan application. So ini antara gambar-gambar dan device yang ada di department kami. Kami mempunyai juga VR set, VR studio, virtual reality studio, dan device terkini kami ada HoloLens, iaitu penggunaan mixed reality. So sesiapa yang ingin tahu lebih detail, bolehlah datang melawat department kami. So ramai pelajar daripada universiti, daripada industri datang untuk sama-sama kita sharing knowledge di Mimos ni. Malaysia, Mimos Industry Design juga adalah pioneer antara yang terawal lah. Kami start Industry Design Team ni pada tahun 2007 hingga sekarang.
So kami antara yang pioneer di Malaysia dari segi industri design, reka bentuk perindustrian. Okey, ini juga kita mempunyai metod tersendiri, penggunaan design thinking method untuk membantu creative culture yang ada di office kami, dan membuat kami juga dengan design thinking method ni kita boleh menghasilkan produk yang lebih inovatif dan unik. So selepas ini saya akan berkongsi bagaimana proses mereka bentuk menggunakan design thinking method. So okey, ini adalah gambar yang saya download daripada website Red Dot. Ini merupakan antara anugerah yang teragunglah terbaik yang pernah kami dapat pada tahun 2014, iaitu tim kami Mimos Industry Design pernah mendapat ranking nombor 3 terbaik dunia dari segi innovative design studio. So anugerah ini, Red Dot ni adalah anugerah antara yang terbaik di dunia, dan Red Dot dia punya office adalah di Germany dan Singapura. So ini adalah gambar ni semasa kami mendapat anugerah Red Dot pada tahun 2014. Untuk mendapatkan pengiktirafan ini bukannya senang, sebab setiap tahun kami perlu hantar ataupun submit produk-produk yang berinovasi dan kreatif untuk pertandingan ni. Selain itu juga anugerah-anugerah yang kami dapat selama daripada 2008 hingga sekarang, lebih kurang dalam 60 produk, international 15 dan national 45. Antaranya adalah Red Dot Design Award, World Best Design di Korea, Malaysia Good Design Award, kelolaan Malaysia Design Council, Promotional Product Award, dan Raja Zari Sofia. So ini adalah Mimos Design Evolution Chart, di mana antara produk-produk yang pernah kami develop antaranya daripada tahun 2007 hingga tahun 2020. So pada mulanya kami produk ke arah design exploration untuk mencari kita punya design language, dan seterusnya kita buat design emotion, dan sekarang kita dah establish kita punya design language sendiri. So ini adalah antara hasil-hasil produk-produk yang kami develop di Mimos. Tak semua produk ini adalah Mimos punya, setengah tu kami buat bersama klien saya, klien kami, dan juga support industri, training, dan juga kita submit untuk design competition dalam negara dan luar negara. So ini adalah antara hasil-hasil reka bentuk yang kami buat. Kami tak semuanya dalam bentuk IoT device, laptop, tapi kami juga buat kereta, kenderaan, basikal, elektrik basikal, dan juga macam-macam lah, ikut kehendak klien lah. Cuma kami mempunyai metod nanti sendiri, metod yang kreatif dan inovatif untuk menghasilkan produk-produk yang lebih canggih dan berdaya saing. So okey, ini adalah proses bagaimana daripada kreativiti, minda kreativiti ke arah produk yang lebih berinovatif. Sebetulnya kita ada proses yang kita kena follow. Setiap design, setiap produk yang kita bangunkan, kita akan melalui proses-proses daripada kita jumpa pelanggan, tanya masalah. Dia produk ni terhasil adalah daripada permasalahan harian. So macam mana kita nak improve produk tu untuk lebih mesra pengguna. So ini adalah proses daripada customer feedback hinggalah kita buat prototype dan juga product launching. Dalam proses ni kita menggunakan
creative design thinking process. So number one, empathize, bagaimana kita close dengan customer, kita cari feedback apa masalah-masalah yang customer ataupun pelanggan hadapi. Jadi kita list lah apa research finding tu, dan seterusnya kita define ni maknanya as a designer, sebagai mereka kita kena tahulah macam mana kita nak create formula untuk produk tu lebih inovatif. Dan seterusnya idea ini di mana kita penghasilkan idea, kita akan buat banyak ideation, sama ada kita buat sketching, activity, buat 3D modeling, buat mockup untuk study ergonomics dan juga 3D printing. So selepas idea kita akan develop prototype, sama ada penggunaan kat sini memang banyak penggunaan 3D printing lah untuk menghasilkan prototype, sama ada 3D printing, CNC ataupun kita buat manual model making. So daripada prototype yang kita hasilkan, finally sebelum kita buat production atau kita marketkan, yang penting adalah testing. So dalam testing ni kita akan check usability testing, kita punya economic, safety, macam-macam lah dia punya checklist dia untuk testing. Itulah antara method untuk bagaimana daripada kreatif untuk menghasilkan produk inovatif. Kita kena ada follow SOP, kena follow prosedur untuk menghasilkan produk yang bermutu. Okey, ini adalah penghasilan creative design thinking from concept to reality. Sebenarnya kami telah membuat program latihan kepada industri SME pada tahun lepas masa COVID-19 punya pandemik lah. Alhamdulillah kami berjaya walaupun dalam keadaan pandemik, tapi kita berjaya menghasilkan ataupun coaching SME. So ni adalah, saya akan share video. Sekejap. Ini adalah program creative design thinking yang kami anjurkan selama setahun. Pada awalnya kita buat dalam 5 hari. So ingat kembali, empathize, stage number 1, define, stage number 2 dan ideate, stage number 3, stage number 4 adalah develop prototype, and lastly number 5 adalah testing. So ini adalah minggu pertama tim kami membuat design thinking training 5 hari untuk SME. SME ni macam-macam lah industri, small medium industry kan. Kita membantu company ni sebab company ni sebelum ni memang tiada designer. Mereka menghasilkan produk tapi produk mereka kebanyakannya tidak inovatif dan kreatif. So kami tim industri design MIMOS membantu mereka untuk menghasilkan produk yang lebih berdaya saing lah. Sebab diorang sebelum ni banyak just membantu anchor company untuk produce produk-produk mereka. So macam-macam teknologi yang kami apply, menggunakan augmented reality, virtual reality. Dan pada bulan 7 tahun lepas kami telah buat special training untuk 3D digital development. So daripada sketches, menggunakan digital device, so kita menggunakan aplikasi 3D software untuk mereka develop sebelum penghasilan prototype. Ini antara sketching. Ini penggunaan VR, virtual reality, untuk simulation virtual prototype. Sebab sebelum menghasilkan prototype sebenar kita perlu view dalam 3D. Ini adalah mixed reality punya device, HoloLens. So kita pun ada device HoloLens.
Dan pada bulan 8 tahun lepas juga kita buat training special untuk 3D printing dan prototyping. So untuk bagaimana untuk menghasilkan prototyping dan 3D modeling dengan lebih quality. So kita buat daripada manual, macam mana kita nak buat penghasilan model yang cantik, dan juga kita ada 3D scanner, reverse engineering, bagaimana kita nak scan produk-produk yang kita dah hasilkan. Ni finishing, ni peserta-peserta daripada industri, bagaimana mereka nak buat finishing untuk bagi cantik, sebab 3D printing tu hasil dia adalah color plastik yang tak finishing ni. So kita akan buat finishing, kita akan buat presentation. Okey, ni coaching ni berlangsung dalam bulan 9 hingga bulan 11. Kami melawat walaupun dalam COVID pandemik. Alhamdulillah kami berjaya melawat company-company ni. Kita lihat sendiri apa masalah-masalah yang mereka hadapi dari segi tools. Okey, ni produk daripada Innocom. Sebelum ni mereka buat box, electric box di TMB. Ini hasil dia bila kami membantu mereka buat bentuk yang lebih inovatif dan kreatif lah, dengan penggunaan virtual reality dan renderings. So ini management diorang, CEO diorang review produk tu. Ini company kedua, Celia Tech Sdn Bhd di Damansara. Produk mereka adalah medical device. Sebelum ni mereka buat produk untuk Pharma Niaga. Ini adalah company diorang. So kita dengan creative design thinking method, kita telah menghasilkan bersama mereka produk face shield untuk frontliner COVID. Inilah antara design dia. So kami buat prototype sama-sama, kita monitor. Ini company ketiga, Tenaga Persembahan Sdn Bhd. Buat fuse box di rumah, temukan melukis tu. Ini 3D modeling dia. Okey, gunakan tool software application ada di industri. Mereka juga selepas 3D printing mereka akan buat finishing. Ini antara design-design yang final lah untuk fuse box. Okey, ini antara projek yang menarik juga, Growa Crane Sdn Bhd Johor Bahru. Ini design crane. Mereka produce crane. Ini adalah antara produk yang study macam mana nak ni. So kami coach pekerja mereka mengenai penggunaan application 3D software. Dan yang paling penting, sebab produk ni sangat bahaya, crane tinggi. So untuk memudahkan mereka view dan buat maintenance, kita menggunakan virtual reality aplikasi. Seperti inilah. So mereka tak perlu panjat, jadi senanglah dan tak bahaya. Jadi dia orang boleh view menggunakan VR. Okey, ni switch tech power system Sdn Bhd di Shah Alam. Sebelum ni mereka buat box untuk server, untuk telekom, dan juga box untuk power supply. So ini adalah hasil final dia yang kami buat bersama-sama menggunakan creative design thinking punya method. Penggunaan VR lah sama, sebab nak develop prototype yang besar memakan masa dan sangat kos, jadi kita menggunakan VR. Okey, ini antara produk yang menarik juga, Grassroots. Sebelum ni diorang menghasilkan produk untuk sanitizer device. Kami menggunakan method design thinking telah menghasilkan produk yang lebih canggih lah, lebih inovatif. Ini antara proses yang kami buat bersama-sama, buat mockup dan 3D scanning. Terusnya kita buat selepas scanning, kita buat 3D modeling menggunakan 3D software. Ini hasil dia final untuk
produk tu, dan view dalam VR dan HoloLens MR untuk final presentation. Okey, ini adalah pasal para peserta yang akhirnya berjaya tamat untuk design thinking punya coaching di Mimos. Okey, itu tentang method yang kita orang guna untuk bagaimana daripada kreatif minda, creative thinking menggunakan tools-tools yang terkini. Jadi kita coaching mereka untuk menghasilkan produk yang lebih inovatif, kreatif, unik dan berdaya saing. Dan seterusnya, ini adalah antara digital design teknologi di department kami. Kami penggunaan software apa yang kami gunakan untuk develop produk kami. So untuk graphic media, kami gunakan Illustrator, Photoshop dan Sketchbook. Untuk mechanical engineering, kami ada Autodesk Fusion, SolidWorks dan Pro E Engineering. Dan untuk reverse engineering, kita menggunakan GOM. 3D printing, Cura. So kita banyak 3D printing device di department kami. Ultimaker, SLS dan lain-lain. Dan juga untuk digital rendering, kita banyak menggunakan Keyshot dan Autodesk Spirit. Untuk virtual reality, kami banyak menggunakan VRED, Keyshot dan Blender untuk animation. Dan augmented reality, kita menggunakan Blender untuk 3D modeling. And then for virtual reality, okay, so kita menggunakan VRED. Dan finally, video game. Ini antara new teknologi yang kita orang sedang buat, membangunkan video game, sebab kita orang memang specialize dalam 3D modeling. Jadi untuk membangunkan sebuah game, kita perlukan banyak 3D modeling dan programming. So antara software yang kami guna adalah Blender dan Unity. So ini antara tools dan application yang kita orang guna untuk membangunkan produk-produk kami dari segi digital design process lah. So antara software 3D modeling yang kami guna untuk computer aided industrial design seperti Autodesk Alias dan Rhinoceros. Okey, ini adalah sharing antara gambar-gambar sebelum COVID-19 ni. Jadi so ini para pelajar daripada universiti, daripada college suka datang dan visit di Mimos Industrial Design. Kami selalu sharing dan memang invite lah sesiapa yang nak datang. Kita akan buat sharing session, bukan saja bukan dalam bentuk digital ataupun high technology, tapi daripada manual drawing, sebab untuk nak expert dalam industrial design, kita perlu mula mahir dalam melukis. So para pelajar, para remaja, sesiapa yang ingin masuk bidang industrial design ni, siapa yang pandai melukis, skill memang suka melukis, membuat sculpture, memang sesuai lah untuk develop career sebagai industrial design. Ini antara hasil-hasil kerja. Kami buat sama-sama. Bila pelajar datang, mula-mula kita buat demo, dan lepas tu para pelajar akan buat sendiri masing-masing. Ini knowledge sharing on 3D modeling dan digital rendering teknik. Selain pada manual, kami juga sharing tentang penggunaan software 3D modeling, 3D rendering, teknik-teknik dia macam mana. So kalau you tengok gambar yang sebelah kiri ni, ini adalah lecturer daripada UNIMAP. Mereka rasanya awal penghujung tahun lepas lah, mereka datang training untuk belajar penggunaan VR, virtual reality dan augmented reality, dan juga 3D scanning. So truck di belakang tu, gambar tu adalah rendering aja, bukan real. Sebab kita belajar macam mana kita nak buat presentation secara digital. Dan juga 3D modeling software yang kita gunakan, bukan saja kita buat 3D modeling,
Tapi Sketches pun sekarang dah menggunakan device seperti Wacom, Sketchbook Pro, so fully digital. Ni antara device dan tools yang ada di MIMOS Industrial Design. Kami ada augmented reality. Di gambar yang atas ni para pelajar pada GMI, German Malaysian Institute. Kereta ni bukan kereta betul tahu, ini adalah augmented reality punya kamera. So kita boleh ambil gambar dan boleh superimpose seperti kereta real di hadapan. Dan ini adalah industri datang nak view motosikal menggunakan virtual reality. Dan yang belah kanan ni saya bersama Mixed Reality. Mixed Reality ni adalah combination gabungan antara virtual reality dan augmented reality, tapi menggunakan HoloLens device. Yang ni antara yang latest teknologi lah, yang terkini. Ini menarik. Pada 8 bulan Februari, rasa 2 bulan lepas, tim kami Industrial Design dan juga tim daripada Uniza, Kuala Terengganu, Unimap, Universiti Malaysia Perlis, dan juga seorang designer orang Malaysia tapi bekerja di Nissan Bangkok. Bagaimana kita nak buat gathering, nak buat webinar secara virtual reality sambil kita buat, sebab sekarang ni online webinar kebanyakannya adalah sharing slide aja, tapi macam mana kita nak pergi showroom. So ini antara virtual reality pertama lah di Malaysia rasanya, Industrial Design showroom. So kami berjaya buat ni walaupun pertama kali pada 2 bulan lepas. So saya boleh share video dalam ni. Okay. So ini adalah teaser dia. So dalam showroom ni adalah semua visual, tak ada physical. So advantage dia sesiapa yang boleh buat 3D modeling, so bolehlah showcase dalam bentuk visual. Sebab kalau kita nak bina showroom yang sebesar ni dengan physical yang betul memang terlalu mahal. Ini saya di rumah saja sambil menggunakan device VR, so kita boleh communicate dengan ni avatar saya. So avatar kalau real memang rambut saya tak ada lagi, tapi avatar saya boleh pilih lah rambut macam mana. So boleh lagi handsome lagi lah. So ni antara showroom. So betulnya dia punya penggunaan ni seperti kita main game lah. Sesiapa yang para remaja yang memang gemar main gaming seperti GTA, Grand Theft Auto tu kan. So tanpa device VR ni pun kita actually boleh menggunakan keyboard seperti main game lah kan. Tak semestinya perlukan virtual reality punya set tu. So kita boleh view dalam ni seperti real dan kita boleh sembang, boleh communicate dalam VR secara maya kan. Sebelum ni kalau webinar biasa kita menggunakan 2D je, tapi bila secara virtual reality kita boleh go to ni conversation antara kami, boleh sembang, boleh communicate dan boleh explain lah design tu dalam bentuk one to one, bersize betul. Kan? Ini antara eksperimen yang kami buat lah. Antara kami, saya dan Unimap lecturer, Uniza lecturer dan Fendi designer daripada Malaysia, tapi dia bekerja di Bangkok. So secara online. Kalau secara fizikal memang tak logik lah untuk kita dalam masa sejam tu kita berchatting kan. So tapi dari segi dalam maya kita boleh buat macam-macam. Okay, ini antara design thinking coaching yang kami buat untuk institusi dan juga untuk SME. Yang ramai ni SME, dan yang bawah ni adalah dengan Korea. Korea
Design Center di Guangzhou datang ke MIMOS untuk bekerjasama buat craft produk, innovative craft produk. So kami buat menggunakan design thinking method. Macam mana penghasilan dalam masa sebulan, kami berjaya membuat 2 produk digital craft untuk antara Korea dan Malaysia punya culture combination. Untuk produk wheelchair ni, saya nak share dia punya video sebab produk ni antara yang terbaik lah kami buat untuk membantu institusi, sebab wheelchair ni kami develop bersama PLPP, Pusat Latihan Perlindasan dan Pemilihan, organize yang manage produk ni, design ni adalah Malaysia Design Council. MIMOS team ni adalah tim industrial design daripada MIMOS, Nizam, Zairi, saya, Jimmy dan Rohizam. Betulnya produk ni, projek ni adalah projek kelolaan MOSTI, di bawah MOSTI, MSI, MOSTI Social Innovation Fund, I think dalam 3 tahun lepas kami buat produk ni. Share video, okay. So ini adalah F1 wheelchair inspired. So penghasilan wheelchair yang innovation inspired daripada Formula 1 design. So sebelum ni pusat latihan ni menghasilkan produk yang rasa primitif lah, tak canggih. Ini empathize stage, ini pusat latihan dia, mereka juga menghasilkan wheelchair, produk wheelchair, tetapi design dia tidak terlalu ni lah futuristik, terlalu normal macam hospital punya wheelchair. So daripada method yang kami guna, coaching yang kami guna, kami nak upgrade orang punya design ke arah yang lebih futuristik. So ni ideation stage, kami mengajar mereka secara manual dan juga digital, start daripada melukis, melakar dengan menggunakan new device. Kebanyakan pelajar mereka adalah OKU dan setengah pencara ataupun cikgu mereka pun OKU, orang kelainan upaya. So kami membantu mereka untuk menghasilkan produk yang lebih canggih lah, dengan menggunakan metod-metod yang sesuai lah. So ini 3D modeling, kami mengajar juga mereka bagaimana penggunaan 3D modeling tools. Sebab sebelum kita menghasilkan prototype, yang paling penting adalah 3D data, 3D modeling. Dan sebelum kita menghasilkan prototype yang sebenar, kita kena visualize, kita kena lihat, evaluate dalam bentuk virtual, maya, virtual reality ataupun simulation. So ini adalah simulation sebelum kita buat prototype. So untuk dapatkan approval, kita present dengan diorang punya top management. Ini adalah kira hasil final lah sebelum kita buat prototype. Dia punya animation dia, visual simulation dia. Dan ini dia punya rendering different view. Kalau tengok dia punya final product pun dah macam Formula 1 punya element lah. Ini exploded view. Sebelum kita buat prototype, kita akan simulate macam mana dia punya pemasangan dia, assembly dia. Sebab nanti senang kita nak buat pemasangan dan marketing. Okey, ni sebelum ni kita akan buat study dia punya ergonomic, dia punya safety. Ni dia punya gambar macam mana produk tu exploded. Ni detailing dia. And setiap produk tu. Ni penghasilan prototype stage number 4. Prototype ni dibina oleh mereka sendiri, struktur dia, sebab mereka pusat latihan PLPP di Bangi tu memang expert dalam welding aluminium. Ni Amar nama dia, dia pun cikgu yang OKU, dia antara expert yang boleh welding aluminium. So MIMOS membantu untuk menghasilkan dia punya plastik part tu, prototype, menggunakan 3D printing.
Ini di Mimos kami assemble 3D printing. Ini final showcase di Balai Seni Lukis, pernah dipamerkan di Balai Seni Lukis tahun lepas. Antara menjadi perhatianlah pengunjung di situ, sebab produk ni ada wow factor. So masing-masing sangat teruja dengan penghasilan prototype ni. Ini actual prototype. Testing pun pelajar daripada pusat tu, dia pun OKU, kaki dia tak ada sebelah, so dia test lah produk ni sama ada function dia okey ke tak kan. So memang untuk design thinking stage ni, testing stage adalah penting untuk dapat approval ke, safety approval. Ni antara study yang kami buat, structure di PLPP. So usability testing, bagaimana walaupun badan Aman ni saiz dia besar sikit, so tapi ergonomik keselesaan tu paling penting. Dan satu lagi yang paling penting elemen adalah gaya dia punya style, design. So sebelum ni mereka mungkin segan nak guna design wheelchair yang macam kat hospital tu kan, terlalu nampak macam orang sakit. So bila menggunakan wheelchair yang design Formula 1 ni memang ada style lah, semua orang rasa bangga. Ini antara pencapaian terbaik tim kami mendapat Geneva Innovation, dapat Gold Award. Ini adalah tim daripada Pusat Latihan Perindustrian dan Permulaan, MRM, dan juga tim kami di Mimos. Okey, seterusnya ini adalah session kedua. Session pertama rasanya untuk takat ni lah saya punya sharing. Mungkin lain kali ataupun session lain kami boleh share lagi antara produk-produk yang menarik yang pernah kami buat. So untuk sesi kedua saya akan sharing, sebetulnya biasanya kita buat live demo, tapi sebab ni recording, so saya dah record beberapa teknik, beberapa penggunaan virtual reality untuk kita buat 3D modeling. So untuk yang pertama, untuk kita basic modeling in VR, so kita buat guna sculpture style, macam mana kita nak buat lampu standing lamp ni, sculpture gunakan motif flora and fauna. Okay, ini adalah menggunakan Autodesk Alias. Ini saya lajukan sikit video ni sebab kalau tak nak buat produk ni mungkin makan masa sejam atau 2 jam. Jadi ini adalah penggunaan HTC Vive, dia punya VR. Saya menggunakan Autodesk Alias untuk buat modeling VR. Ni kira saya punya practice lah untuk first stage sculpture. So kita buat flora and fauna sebab dia shape dia very sculpture style kan, organic shape. So kita buat buah tu nanti final dia akan jadi lampu lah, tapi macam mana idea creativity kan dengan menggunakan device ni, teknologi ni, so kita boleh menghasilkan produk yang unik. So kalau kita buat basic gunakan 3D modeling biasa, penghasilan dia mungkin tak dapat feeling macam ni. Satu lagi advantage menggunakan, kelebihan menggunakan virtual reality ni, kita buat 3D modeling construction dalam one to one scale, size yang sebenar. Kalau kita buat menggunakan laptop biasa, mungkin laptop tu size dia 13 inci, 16 inci, dia size kecil. Tapi bila gunakan VR, dia adalah size yang sebenar. Kita boleh simulate directly. Seterusnya daripada VR 3D data tu, saya transfer ke 3D modeling untuk enhance dia punya color, dia punya 3D modeling. So ni software saya dah transfer, dah export ke CAD software menggunakan Alias, Autodesk Alias juga. Kita apply color dan finally kita buat rendering. Inilah rendering hasil dia. Bagaimana lampu standing lamp, penghasilan daripada
kreatif kita menggunakan tools yang latest. So next, ni antara yang latest juga, bagaimana saya terjemahkan daripada 2D modeling ni ke 3D modeling menggunakan VR device. So saya pun dah record video ni. Ni. Sebab bila buat design kita perlukan kesihatan kena jaga, sebab kita tak boleh just buat dekat depan komputer, depan skrin. So bila buat sketches, benda buat idea kita buat di mana-mana lah. Macam saya suka duduk tepi tasik, tengok green lah untuk mendapat ilham. So menggunakan Samsung tablet, saya lukis idea ni, sketches SUV kan. Aim dia nak buat EV SUV, first Malaysian EV SUV lah. Saya punya proposal lah, idea. So bila di office menggunakan tablet lain, Wacom tablet 16 inci untuk refine dia punya sketches. Sebab sebelum ni gunakan tablet tu mungkin cari idea basic je. Tapi bila kita nak develop idea seterusnya, kita perlukan software yang proper, tools yang proper. Seperti ni saya refine sketches. Ini saya di rumah untuk preparation bagaimana nak buat virtual reality modeling. So saya perlu buat lakaran secara ringkas lah, macam mana nanti planning dia nak buat dalam VR. So saya buat lampu dia macam mana kan. Saya buat side view dulu lah. Yang model hijau tu adalah model lama. Itu isteri saya buat masa dia belajar master di UK dulu. So, ada kat rumah, saya letaklah kat situ untuk exhibition. Ini sebenarnya saya dah start buat 3D modeling menggunakan VR, virtual reality, sama menggunakan aplikasi software Autodesk Alias. Sebab Autodesk Alias tu complete daripada sketching, 3D modeling menggunakan VR, 3D modeling surfacing hinggalah rendering. So saya memang menggunakan software tu semenjak tahun 96 hingga sekarang. Kita di Proton dulu. Ni kita buat sketches tapi dalam bentuk 3D. Sebelum ni buat sketches dalam 2D je, on paper. So sekarang dalam 3D dan size dia ada size yang sebenar, one to one. So kita nak dapat character line, kita boleh imagine dulu lah dia punya structure, dia wireframe 3D modeling. So ni lampu belakang dia punya wire dia, konsep lampu belakang sebab saya nak buat light pipe. Ni saya start buat 3D modeling, surfacing. So siapa yang tahu tentang 3D surfacing, ni lah. Daripada wire tadi, saya start buat surfacing, dia punya skin luar tu. Ni tools-tools dia. So you boleh adjust dia punya heightness dia, ketinggian dia, size dia. Dia macam sculpture lah, you buat sculpture. Bila buat arca kan, dalam bentuk real, tapi kali ni dalam bentuk visual. So kita buat sikit. Dia sebab nak buat kereta ni dia banyak dia punya surface tu. Macam saya berpengalaman dalam automotive design ni semenjak 94, lama dulu. So memang hobi saya pun melukis kereta, buat design kereta. So you all boleh lah kalau nak tengok saya punya hasil kerja dekat saya punya IG, Salvin Design, saya punya YouTube, Salvin Design juga. Dan juga kalau nak pergi Mimos Industry Design pun ada sharing kat situ. Inilah, saya buat surfacing sikit-sikit lampu, bahagian lampu. Mungkin mengambil masa sehari ataupun 2 hari lah nak siapkan modeling ni. Ini antara features yang menarik menggunakan symmetry, circle symmetry. So buat satu bahagian aja tapi dia boleh copy 5 dalam bentuk rotation. So nak buat rim senang. Dan you boleh adjust dia punya shape tu. Finally kita akan simulate digital tu, 3D modeling
dalam VR. Ini antara produk yang dah final, dah siap. So dalam proses sketches ke sini pun takes time jugalah. Ini antara produk yang final. Saya visual dalam bentuk real world menggunakan HDRI environment. Masih menggunakan Autodesk alias VRAD kali ni. Bagaimana kita nak simulate real seperti real one to one, dan kita boleh tukar color, tukar dia punya rim, boleh buka pintu, tapi cuma yang ni saya tak sempat lagi nak setting untuk buka pintu masuk interior. Sebab model ni tak 100% siap lagi. Okay, final last ni pernah saya share tapi saya nak share balik dalam bentuk video yang lain, bagaimana saya transform 2D sketches produk ni 3D rendering ke 3D rendering. Contohnya ni adalah produk saya buat dulu untuk influence daripada Hot Wheels. Okay. So start pada sketches, ni kat rumah saya masa-masa work from home. Kan kita tak boleh pergi mana-mana, nak pergi tasik pun tak boleh, tapi saya bila buat ideation ni saya suka green, saya suka duduk luar tengok pokok, saya nak buat idea. Dan tak semestinya kita buat semua digital, kita buat manual untuk nak asah skill saya. Sebab nak start pada digital sketches pun kita kena mahir dalam manual sketches, menggunakan marker, gunakan ballpen. Ini marker rendering lah. Dan seterusnya bila dah okay, finally kita buat dalam digital. Ni Cintiq 32 inch, Wacom Cintiq. Cuma advantage gunakan digital, bila silap kita boleh undo lah. Kalau kita buat manual, bila silap memang tak boleh lah undo kan. Ini gunakan alias juga sketching, bagaimana saya apply color, apply dia punya masking. Dia lebih kurang Photoshop. Siapa yang mahir dalam Photoshop, tapi saya lebih suka menggunakan Autodesk alias untuk membuat sketches sebab dia punya masking dia saya rasa better daripada Photoshop. Okay, ni view lain, view color biru, and then ni side view. Sebab bila nak buat 3D modeling, information paling penting adalah side view. Sama juga saya menggunakan virtual reality untuk buat quick sketch, nak tengok proportional dalam one to one secara cepat lah. Ni teknik baru yang saya belajar menggunakan sub-D modeling dalam alias. So sesiapa yang buat games, industri ataupun animation, mereka memang menggunakan sub-D modeling. Tapi dari segi industri design, ini adalah features barulah untuk kami. Sebab produk yang konsepkan ni, sports car ni, aim saya adalah finally saya nak masukkan dalam game, drift game. Saya bekerja sama dengan anak saya sebab anak saya pun lepas grad sebab COVID ni tak kerja lagi, so sama-samalah kita buat, kami buat. So ni dia punya final produk dia dalam bentuk visual animation. Hasil dia gunakan teknik sub-D modeling, rendering menggunakan keyshot animation, so menggunakan HDRI environment. Ni bila nak buat game mode, kita nak transfer, kita perlukan transfer to Blender. Blender ni software lain pula sebab lebih ringan. Daripada Blender kita buat augmented reality application. Ini augmented reality menggunakan tablet, bagaimana kita boleh install augmented tu, boleh view. Ni yang menarik dia, saya transfer kereta yang saya design tu ke dalam game mode. Di sini saya boleh pilih lah accessories. Ni saya dan racing, saya tak pandai driving, kalau anak saya pandai lah. Dia yang tolong, dia yang setting sebab dia programming, belajar programming. Dan dia berpengalaman bekerja di Jepun tahun lepas, so dia tahulah macam mana nak convert. Ni finally game environment, so you boleh racing, boleh drift, boleh setting.
Okay ni final product dia. Bila saya share dalam saya punya IG memang ramai yang teruja, ramai share saya punya rendering ni, memang dah viral dah satu dunia. Okay, itu sajalah yang saya boleh share untuk sesi kali ni. Dan saya harap you all semua orang dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru daripada hasil perkongsian saya untuk hari ini. Semoga siapa yang ingin tahu lagi tentang perkembangan design ataupun ingin explore digital device, digital teknologi yang ada di Mimos, memang kita orang welcome lah. Cuma selepas COVID reda mungkin kami akan open balik untuk visitor datang ke Mimos dan buat training di Mimos. Kami sedia membantu anda semua. Okey. Jangan lupa kalau nak tahu lebih lanjut ataupun nak melihat saya punya work, bolehlah layari saya punya IG Sairudin Design, saya punya Facebook, saya punya YouTube channel Sairudin Design juga, dan juga Mimos Industry Design. Saya rasa itu sajalah untuk perkongsian hari ini. Saya harap semua orang sihat, selamat dan sentiasa berminda kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum.